Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hai Puan Ayu ni, Salam Puan Cahaya. Right, so malam ni saya open untuk Q&A sahaja. So sekiranya terdapat sebarang soalan, anda boleh bertanya di ruangan komen, okey? Tak ada topik spesifik lah malam ni. Dah banyak hari saya tak live kan, dekat seminggu. Yelah. So Alhamdulillah dah settle semua kelas. So hari ni boleh live balik. Alright, so saya open untuk sesi Q&A. Hai Puan Chuji, Puan Sarwana, Puan Afia, Puan siapa lagi? Puan Syakila, Puan Cahaya Laura, Puan Fahani, Puan Ira, Puan Hafiza, Puan Ulfa, Puan Carmila. Alright, so boleh type soalan anda di ruangan komen. Macam mana nak handle anak nangis tak nak masuk playgroup? Okay. So dia macam ni. Kalau first time ataupun second time, anak pergi ke tempat baru, tak kisahlah kat mana, mungkin dekat playgroup, play school, taska, tadika. Okay, semua tempat sebenarnya kalau especially tempat baru, biasanya ada anak yang memang akan menangis. So macam mana nak handle adalah bawa masuk je. Sebab kita nak ajar takkan kita nak tunggu sampai dia tak menangis baru kita boleh ajar, betul tak? Sebab sebenarnya bila pergi tempat baru memang semua anak macam tu. Tak kisah anak delay ataupun anak tak delay. Yang tak ada delay pun sebenarnya contoh bila kita pergi tempat yang baru, anak tadi dia tak tahu what to expect. Dia tak tahu what to expect. Apa dia nak expect, apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi ni kat tempat ni. Apa dia orang nak buat ni, kenapa ramai orang, kenapa semua muka dia tak kenal. Okay, kenapa muka-muka yang baru. Lepas tu tiba-tiba kena buat aktiviti. Kenapa ni? Sebab tak pernah buat ni sebelum ni. Alright. So of course anak akan menangis sebab dia tak tahu what to expect. Macam kita lah, kalau kita pergi tempat baru, kita sebagai orang dewasa, kita pergi tempat kerja baru, kita pergi tempat yang kita tak tahu apa akan berlaku kat tempat tu. Kita just pergi, katalah orang bawa kita pergi ke satu tempat yang kita macam, tempat apa ni, tak kenal lah, orang tak kenal ni, siapa kan. Definitely kita pun menangis mungkin. Sebab kita tak tahu nak buat apa. And then sama juga dengan anak-anak. So kalau pergi tempat baru, tak kisah anda pergi taska, pergi tadika, pergi mana-mana program lah, playgroup, play school, kan, tempat yang tak diketahui, anak memang akan menangis. So apa kita nak kena buat adalah kita kena tunjuk dekat dia apa yang akan berlaku dekat tempat tu supaya next time dia datang, dia dah tahu what to expect. So bila dia dah kenal, bila dia dah tahu what to expect, tangisan tu biasanya akan berkurang. Kecuali kalau kata kita datang pergi tempat-tempat baru, anak nangis, kita bawa balik. Anak datang tempat baru, anak menangis, kita bawa balik. Kan? So anak tadi ni tak sempat nak belajar, dia pun tak tahu apa akan berlaku. Yang dia tahu bila dia menangis, dia akan tak perlu buat apa-apa. So sampai bila-bila anak akan buat proses yang sama. So kita nak ajar anak kita supaya dia kenal tempat tu. Sebab kita perlu dia berada di situ, betul tak? So apa yang saya sarankan adalah buat masuk je. Tunjuk dekat dia, tunjuk apa yang berlaku, orang tu tengah buat apa, orang tengah buat apa. It's okay. That's the learning process. Kita pun kalau pergi tempat baru, kita mungkin akan rasa resah. Tapi kalau bayangkan kalau kita pergi berkali-kali, kan kita dah tahu orang kat situ, kita dah kenal orang kat situ, kita dah tahu apa yang akan berlaku. Lama-lama kita akan jadi okay, dah tahu what to expect. Sebab manusia suka something yang dia boleh expected thing. Kalau benda di luar jangkaan, biasanya manusia akan resah. Sama dengan kanak-kanak. So teruskan je, tunjukkan. Alright. Okay, kalau anak cakap nak susu, nak tidur tu kita dah gabung 4 ayat ke? Nak susu, nak cakap nak susu, nak tidur. Cakap terus ke Puan Cahaya? Maksudnya straight ke? Nak cakap nak tidur. Kan?
So kalau cakap, okey nak susu, nak tidur. Sebenarnya, dia lebih kalau macam saya dikira sebagai, boleh dikira sebagai 4 tapi sebenarnya dia lebih kepada, um, proses awal untuk anak buat sequencing event. Dia proses awal anak-anak bercerita sebenarnya. Lepas, contoh nak susu, nak tidur. Sebab selalunya lepas anak dapat susu, dia nak tidur. So, dia proses awal anak-anak bercerita. So, apa yang kita boleh buat kat sini adalah, oh dia nak susu, lepas tu nak tidur. So, mungkin boleh tambah perkataan lepas tu ke dalam ayat anak tu dan dia akan jadi cerita sebenarnya. Dia akan jadi sequence of event. So sequence event tu starting untuk anak tu mula bercerita. Sebab saya tak kira benda tu sebagai 4 ayat, 4 perkataan tapi lebih kepada dia sebenarnya dia start nak bercerita. Alright? Nono tu words je ke walau nak sebut macam momo. Nono words kalau dia ada makna. Sebarang perkataan ataupun bunyi yang ada makna sebenarnya dikira sebagai perkataan. Okey, contoh miau kalau merujuk kepada kucing, kata anak kita kecil-kecil kan sebut miau merujuk kepada kucing itu dikira sebagai vocab. Dia bukan words, dia bukan perkataan tapi dia adalah vocab. Vocabulary, kosakata. Kosakata ni mungkin bunyi bermakna, perkataan bermakna adalah kosakata. Gesture bermakna pun dikira sebagai kosakata. Alright? So no kalau merujuk kepada perbuatan yang dia tak bagi, yang maksudnya ada makna digunakan pada situasi yang betul dikira sebagai perkataan. Alright, walaupun sebutan tak jelas. Macam mana nak dapatkan eye contact respon bila panggil? Alright. So nak dapatkan eye contact dan respon dekat sini sebenarnya skill yang anak kena ada adalah yang pertama adalah kemahiran tumpuan. Okay. So kemahiran bila dipanggil ini adalah dia merujuk kepada yang pertama sekali skill yang kita nak tengok adalah adakah anak tadi aware, sebenarnya aware persekitaran dia. Iaitu kita panggil sebagai kemahiran tumpuan. Okay, yang kedua adalah adakah anak ni faham kenapa sebab dia dipanggil. So kena tengok dua situasi kat sini. Kalau anak tak respon bila dipanggil, ada tak bunyi kalau anak dengar bunyi-bunyi lain. Okay, bunyi-bunyi contohnya bunyi doorbell ke kan, loceng pintu ataupun bunyi motor, kereta, ayah balik ke, boleh tak dia respon kepada benda-benda yang macam tu. So kalau kata anak boleh respon kepada something like lagu yang dia suka ke, contoh dia tengah main-main tiba-tiba dia dengar lagu yang dia suka terus dia pusing dan tengok. Okay, so kalau yang macam tu, maksudnya anak tadi ada attention dari tumpuan tadi dia ada, dia boleh alihkan perhatian dia kepada something yang dia tahu apa akan berlaku. Alright, tapi kalau kata anak tadi boleh alih perhatian dia kepada lagu ataupun something yang bunyi yang dia suka, tapi bila kita panggil dan dia tak respon, yang ni kena tengok balik. Kita tengok balik yang pertama sekali adakah anak tak faham nama dia. Yang kedua sekali adalah dia tak tahu kenapa dia kena respon. Sebab mungkin cara kita panggil dia, kita kena ingat kat sini bila kita panggil anak, bila kita panggil anak, sebenarnya kita kena ada sebab. Kalau kita selalu buat, jangan selalu buat tau. Jangan lazimkan panggil anak tak ada sebab. Saja-saja nak test anak respon ke tak. Jangan buat banyak kali. Kalau sekali dua okey. Tapi lepas tu kalau anak dah respon bila kita buat, jangan buat banyak benda tu banyak kali. Jangan jadikan panggil nama tu sebagai tester, testing. Nak test anak respon ke tak. Dia bukan test. Panggil nama ada sebab. Kita panggil nama orang, bila orang pusing, kita ada sebab betul tak? Kita nak bercakap dengan dia, kita nak bagi barang, kita nak minta barang, something. Mesti ada sebab. So kebanyakannya ada yang selalu saya tengok adalah parents bila panggil anak, bila anak tu respon, dia lepas tu dia tak ada buat apa-apa, tak ada bagi barang, tak ada respon bagi bercakap dengan anak, tak ada apa, tak ada sebab. Just nak test je. Kalau buat benda tu banyak kali, lama-lama anak tak akan respon sebab dia rasa macam kenapa aku kena respon sebab tak ada apa-apa. Kita pun kalau orang panggil kita banyak kali, kan? And lepas kita tengok dia macam tak ada apa-apa, tak ada respon, tak ada apa. Kan? Lepas tu lama-lama kita tak akan respon lah sebab kita tahu macam okey tak ada apalah. So kena tengok balik macam mana kita, itulah something yang kita kena tengok sebab benda tu sometimes the behaviour ataupun memang masalah. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan anak ataupun cara kita suka testing anak pun menyebabkan anak tak nak respon dekat kita. Dia is not a test. Okay, bercakap dengan anak, kita communicate is not a test. It's a relationship punya things lah. Alright. Okay, so
Panggil nama tak respon, panggil adik laju je respon. Maksudnya nama dia tu mungkin dia tak faham. Dia tahu nama dia adik. Dia tak tahu nama betul dia. Mungkin dia tak sure sangat. Adakah itu nama dia. Alright? Sebab anak ni bukannya semua tahu nama dia. Tambah-tambah kalau kita memang panggil dia adik daripada kecil. Dia tahu itulah panggilan dia. Dia bukan tahu nama kat IC dia tu. Okay. Alright. So, nak dapatkan eye contact, yang pertama sekali kena tengok tumpuan anak. So, kalau kata anak kita ni memang tak boleh nak respon, contohnya kita panggil pun tak respon, ada bunyi pun tak respon, kalau ada doorbell ke apa pun tak ada pun dia respon pergi kat pintu, tengok dekat luar or something. Kan? So, kalau kata memang tak ada respon ni, okay, ini anak ada masalah tumpuan. So, bila ada masalah tumpuan, definitely akan ada kesukaran dengan eye contact. Akan ada kesukaran dengan eye contact bila ada masalah tumpuan. Tapi kalau anak tadi ni tumpuan okey, maksudnya dia boleh respon lah dengan kita. Cuma dia kurang eye contact. So kena tengok balik konteks kita interact dengan anak tu macam mana. Adakah terlalu banyak barang? Sometimes bila terlalu banyak toys, anak akan tumpu dekat toys, dia takkan tengok dekat kita. Kan. So ada banyak benda ada banyak perkara lah kena tengok untuk kita kata nak dapatkan eye contact. Then of course bila kita nak dapatkan eye contact anak, yang pertama sekali kita kena turunkan badan kita sama rendah dengan dia. Especially kalau anak yang memang jarang buat eye contact. Yang pertama rendahkan badan, bila nak bercakap dengan anak tu turunkan. Biar satu level ni mata kita dengan mata anak, satu level. Alright, sebab kalau kita tinggi, anak rendah, dia nak bercakap dia kena dongak, susah tau. Bagi dia susah. Alright. So turunkan kita punya badan ni tadi. Okey, tu yang pertama. Yang kedua adalah cuba setiap kali, ni latihan dia. Okey, setiap kali nak bagi makanan, nak bagi mainan apa-apa kan, cuba letak dekat area mata. Contoh letak barang kat sini. Bolehlah kotak ni pun bolehlah. Okey, nak bagi apa-apa pun always letak dekat ni, dekat dengan mata. Supaya anak biasa tengok ke arah sini. Walaupun mungkin dia tak tengok tepat ke mata kita, tapi setiap kali nak bagi tu, adik nak susu, nak blocks, nak Lego. Tapi kita dah turun dah ni level dia, turun dulu. Jangan letak kat mata. Maksudnya level pertama kena turun dulu. Step pertama kena turun ke level anak. Step kedua, kalau nak bagi barang, nak bagi susu, nak bagi makanan, make sure you letak dekat sini. Sebab nak bagi dia terbiasa tengok dia sini. Jangan bagi ke bawah macam ni. Kau tengok bagi ke bawah macam ni. Kalau anak yang memang suka elak eye contact, dia akan tengok objek. Dia tak akan tengok kat muka kita. Then biasa anak-anak memang akan tengok objek. Dia akan kurang tengok dekat mata. So itu yang pertama lah. Yang kedua, banyakkan people's play. People's game. People's game ni aktiviti-aktiviti yang melibatkan dengan manusia yang kurang pakai toys. Kurang pakai toys. Dia tak banyak toys. Okay, ataupun tak guna toys pun. Yang ada cuma anak dan kita je. Kan contoh main peekaboo, main geletek-geletek, main lambung-lambung, main hayun-hayun ke kan. Itu adalah untuk menggalakkan eye contact. Sebab anak tadi ni, kita lah toys dia. So bila kita adalah objek mainan dia tak ada benda lain dia nak tengok kecuali kita. Dan dia akan lebih banyak eye contact. So banyakkan people's games. Kan, jangan terlalu banyak toys yang objek yang dipegang kat depan mata dia ada banyak. Definitely anak akan banyak tumpuan dia kepada toys lebih daripada kepada kita. Lebih daripada tengok kita lah. Alright. So ada a few things yang kena tengok. Anak lelaki memang lambat bercakap ke? Okay, menurut kajian, anak lelaki memang lambat sikit berbanding anak perempuan. Lambat sikit. Lambat sikit tu berapa lama? Lambat sikit ni adalah 2 ke 3 bulan sahaja. Dia tak akan keluar daripada range normal. Lelaki atau perempuan, tak kisah. Okay, sebenarnya memang kadang-kadang kita nampak ada kelewatan sikit pada anak lelaki. Tapi lewat dia tu tak panjang, tak jauh. 2-3 bulan dia biasanya kelewatan tu. Dia tak akan terlalu jauh lebih daripada setahun, lebih daripada 6 months. Contoh, anak perempuan mungkin bercakap umur setahun. Anak lelaki mungkin bercakap umur setahun 3 atau setahun 4. Tapi dia tak akan terkeluar daripada range normal iaitu setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan dia dah kena ada first word. So kalau setahun 6 tak ada first word lagi, lelaki ke perempuan ke dah dikira sebagai delay. Dia macam tu. Dia lambat sikit tapi dia tak akan terkeluar daripada range normal. Right?
Baby gesture tak ada. Boleh kait dengan speech ke? Tak ada point, tak ada bye-bye. Okay, kalau kata anak tak menggunakan gesture, yes, boleh dikaitkan dengan lambat bercakap juga sebenarnya. Perkembangan dari sudut bahasa tu lambat. Sebab kena ingat gesture juga adalah bahasa. Okay, gesture juga adalah bahasa tetapi dia adalah bahasa non-verbal, bukan verbal. So, kalau bercakap bahasa verbal. So, kalau kita buat, ini adalah bahasa. Maksudnya kita bye-bye. Kalau saya tak bercakap pun, ini adalah bahasa. Ini adalah bahasa. Ini adalah bahasa. Tapi dia bahasa bukan verbal. So sebelum anak boleh bercakap, memang mereka akan menggunakan bahasa bukan verbal dulu sebab lebih mudah digerakkan. Betul tak? Lebih mudah macam nak minta, sebelum nak pakai nak, dia tunjuk dulu. Sebab tunjuk lebih mudah daripada nak sebut nak. Sebab yang ini pergerakan lebih halus berbanding ini. Ni motor halus ni. Lebih halus daripada tunjuk. Lebih halus daripada bye-bye. Lebih halus daripada tadah tangan. Pergerakan ni lebih susah berbanding yang ini. So kalau nak buat gesture tak reti, of course verbal pun akan susah. Sebab verbal, kena ingat bahasa verbal digunakan untuk communication. Digunakan untuk berkomunikasi. So awal sebelum anak boleh bercakap, sebenarnya dia dah boleh komunikasi. Tetapi dengan menggunakan non-verbal. Contoh dia nak dokong, dia angkat tangan. So kita angkat kan, dia angkat tangan tu. Itu adalah non-verbal punya gesture. It's a communication. It's a bahasa. Dia lah bahasa. Okay, bercakap juga bahasa tapi bahasa verbal. Bahasa verbal lebih susah dari non-verbal. So kalau anak ada kesukaran yang menggunakan gesture, mungkin akan ada kesukaran untuk menggunakan bahasa verbal juga. Sebab verbal lebih susah berbanding non-verbal. Alright, so kena ajarlah. Ajarlah pakai gesture, ajar. Alright. Macam mana nak ajar good eye contact? Tadi saya dah jawabkan tentang eye contact. Okay. So berkenaan eye contact, tumpuan, benda ataupun kemahiran-kemahiran asas untuk membolehkan anak bercakap ataupun banyak bercakap kan. So esok sebenarnya saya ada buat satu webinar khas. Tapi sebab saya buat kat Zoom, and Zoom saya limited untuk 500 orang je. Okay. So saya nak invite anda untuk join sesi esok. Bagi siapa yang perlulah, siapa yang tak perlu tak payah join. Sebab it's free. Sudah. Jihad. Okay, so sesi esok adalah yang ini, kelas ini. Okay, anak takkan boleh bercakap kalau apa? So esok saya akan menerangkan tentang kemahiran-kemahiran asas yang anak perlu ada untuk mereka bercakap ataupun yang perlu ada untuk bercakap dengan banyak, untuk buat ayat, untuk ada banyak vocab, untuk yang kes-kes berat mulut, untuk anak yang bercakap bahasa alien. Okay, so esok this is kelas yang saya akan buat agak panjang, mungkin dalam sejam lebih ataupun 2 jam. Alright, sebab dia panjang tau nak explain berkenaan apa kemahiran yang kita kena tengok pada anak yang untuk membolehkan mereka ni bercakap. So ni webinar esok pukul 9:30 malam. And it's free. Kan, kalau siapa yang anda rasa perlu untuk join dan perlu untuk tahu sebenarnya isu anak dekat mana, dan saya invite anda untuk join, dan dia istirahat untuk 500 orang sahaja je. Saya bagi dia punya link je. Okay, saya ada bagi link tu tapi tak tahu kat mana je. Macam mana nak pin pun tak tahu. Itu. Okay, dia dekat bawah tu. https://bit.ly webinar kalau. Ada dekat itu tapi saya tak boleh nak pin sebab saya tak boleh nak masuk saya punya page. Alright. Okay, saya teruskan ni dengan apa soalan. Alright, ini bagi yang rasa perlu. Bagi yang rasa tak perlu, tak payah sebab terhad untuk 500 je. Okay. Alright. So untuk yang nak join boleh sama ada boleh type tu ataupun boleh cek dekat bahagian komen tu. Tadi saya tak boleh nak pin mana saya tak boleh nak ni sebab saya menggunakan semua device yang saya ada. Okay, kalau yang untuk di
Di mana ni? Di TikTok mungkin ada dekat bio saya rasa. Okey, mana-mana soalan? Okey, umur setahun 6 masih tak boleh bercakap, normal ke? Dia tak pandai tunjuk jari untuk minta sesuatu. Okey, ni kes sama macam saya explain tadi setahun 6 basically sepatutnya dah ada dah ada at least bukan at least 1/5 perkataan bermakna sekurang-kurangnya. Itu paling sikit. Kalau masih lagi belum ada perkataan bermakna, sebenarnya dia dah delay dari sudut perkembangan sebutan. Tapi perkembangan bahasa ni dia ada dua, iaitu kefahaman dan juga sebutan. Okay, tapi kefahaman kena check lah. Kefahaman pada vocab dia ada banyak tak? Vocab yang dia tahu, perkataan dia kenal tak, ada tak? Kan dia tahu tak? Kan? And then kita kena tengok juga dari sudut penggunaan gesture. Penggunaan gesture ni bukan hanya tunjuk je tau. Tunjuk ni salah satu gesture. Bye-bye is also gesture. Kan? Dia guna. Bukan dia tiru kita buat tau. Dia guna. Dia memang nak balik kan. Kita nak balik. Okay, dia bye-bye, bye-bye, bye-bye. Contoh bye-bye ayah nak pergi kerja, bye-bye ayah. Dia pun buat. Dia buat secara spontan. Yang tu maksudnya dia menghasilkan, cuma dia tak hasilkan secara verbal. Alright, tapi dia menggunakan gesture. Penggunaan gesture merupakan salah satu kemahiran asas yang kita nak tengok adakah anak ni akan boleh bercakap dan berkomunikasi ataupun tidak. Kan kalau pakai gesture pun ada kesukaran, yang untuk verbal sebenarnya lebih susah. Tapi benda tu boleh diajar, bukan tak boleh. Sebab tu ada wujudnya terapis. Kalau tak ada maksudnya kalau tak boleh diajar, tak adalah terapis kan. So pertama kena tengok vocab, and then kena tengok tumpuan dia tadi, eye contact okey ke tak, kemahiran bermain okey ke tak, kemahiran bermain, kemahiran kognitif kita tengok. Kognitif anak berada pada level yang sepatutnya ataupun tidak. Kalau kognitif rendah daripada usia, that's why kadang-kadang anak tak boleh nak achieve yang dia sepatut achieve pada usia dia. Kan kemahiran mental anak. So ada banyak skill asas yang kita kena tengok untuk kita nak tahu kenapa anak kita ni masih lagi belum mengeluarkan first word, especially yang dah berusia setahun 6 bulan dan ke atas. Kalau setahun 6 ke bawah masih belum ada first word, okey, masih lagi normal. Tapi kita kena tengok juga penggunaan gesture, sebab penggunaan gesture sebelum setahun dah start mula pakai dah. Okay, sebelum setahun, 10 bulan macam tu. Okay, and then dah kefahaman pada perkataan, and selalunya umur setahun lebih anak akan banyak meniru kita punya sebutan, meniru kita punya sebutan-sebutan bunyi. Dia akan cuba tiru walaupun dia tak ada spontan lagi, kena tengok kemahiran meniru ni. So kalau kata let's say setahun setengah, setahun 4, setahun 5 tak ada langsung tiru. Kan, so yang ini macam mana dia nak sebut perkataan kalau tiru pun tak reti. So yang itu ada isu lain. Mungkin isu pada motor planning, mungkin isu kepada kefahaman. So that's why yang tu yang saya nak kupas dalam kelas esok, webinar esok. Okay, webinar esok. Nak kupas tentang apakah kemahiran asas tu tadi. Kan, dan saya nak anda faham kemahiran asas tu sebab memang kena faham. Kalau kita nak bantu anak kita untuk bercakap, memang kena faham yang itu. Because kalau kita tak boleh nak bantu anak untuk buat benda skill tu kat rumah, nak akan lagi susah lah nak bercakap. Sebab skill communication adalah skill yang dilakukan dan dibuat setiap hari. Kita setiap hari communicate. Kita setiap hari berkomunikasi dengan orang kan. So anak kita pun sama. Sebenarnya dia kena communicate dan belajar untuk berkomunikasi setiap hari. Okay. Ajar anak vocab tapi tak nak buka mulut. Cakap tapi tak buka mulut. Ada bunyi tapi tak buka mulut. Okay, kesannya tak buka mulut lah. Okay. Alright. So tak buka mulut ni kena tengok adakah sebenarnya sometimes, okay. Okay. Sebab sometimes ada kalanya. Oh my God. Okay. Apa tadi saya nak cerita? Dah lupa dah. Okay, anak tak buka mulut. Okay, anak yang tak buka mulut lah bila bercakap kan, tak buka mulut. Ada kalanya disebabkan oleh dia memang tak reti nak buka mulut. Dia memang tak reti. Yang itu lebih kepada proses macam mana nak gerakkan. Dia tak reti nak gerakkan macam mana. Dia tahu dia kena keluarkan bunyi tapi macam mana nak gerakkan. Macam mana nak buat movement tu secara voluntary dipanggil. Sebab untuk bercakap, kita kena really kan untuk awal-awal. Contohlah macam ni je lah. Katalah anda pergi belajar bahasa baru kan. Contoh pergi belajar bahasa Mandarin, pergi kelas bahasa Mandarin.
kita kena sangat aware dengan pergerakan mulut kita, lidah kita semua untuk hasilkan bunyi. Kena sangat aware. Tapi disebabkan kita dah reti menggerakkan, so kita macam tahulah, oh lidah letak kat sini kot, bibir mulut kat sini kot, dan kita boleh buat benda tu. Tapi untuk anak kita yang masih baru, sometimes dia tak reti tahu nak gerakkan macam mana. Nak gerakkan macam mana tu rahang. Sebab organ pertuturan kita ni ada banyak. Dia bukan hanya sekadar lidah. Bibir, rahang, gigi, lelangit keras, lelangit lembut. Okay, organ tu banyak, dan bila kita bercakap sebenarnya koordinasi yang berlaku dekat mulut ni sangat banyak. Pergerakan tu sangat banyak. Lidah bergerak, bibir bergerak, rahang bergerak serentak. So sangat susah tau sebenarnya. Kita rasa senang sebab kita dah bercakap. Tapi untuk orang yang baru nak bercakap, benda tu sangat susah. Dia macam seolah-olah macam kita tak pernah pergi melukis ataupun buat kerja-kerja halus guna jari, tiba-tiba orang suruh buat. Dia macam tu. Dia rasa macam susah tu nak gerakkan. Okay, so sometimes dia just tak tahu macam mana nak gerak. So kena tengok sama ada adakah anak memang tak reti gerak ataupun dia sama ada dia tak rasa penting untuk gerak. So mungkin boleh cuba dulu buat latihan-latihan yang kena buka mulut, bukan terus kepada perkataan. Buat something yang just buka, something yang macam tu je dulu. Just nak tengok boleh tak dia just follow pergerakan yang mudah. I, kan? Masa gosok gigi, okay, tiru kita punya pergerakan buat nak gosok gigi, boleh tak dia buat that movement. Ataupun kalau kata-kata macam muah, kan, contohlah kita buat bunyi macam tu, nak kiss ke apa, boleh tak dia buat that movement tu, muah, contohnya. Ataupun kita kata main depan kipas ke, main apa ke, buat just buka mulut, boleh tak dia tiru that buka mulut dan keluarkan suara tu. Just nak tengok movement-movement yang kecil yang senang dulu, boleh ke tak. Belum pergi pada perkataan lagi, sebab perkataan susah sebenarnya, banyak pergerakan. Contoh macam ka, even ke, lidah angkat, mulut buka, kan. So dia ada pergerakan lidah, rahang serentak. Jadi sangat susah sebenarnya. That's why sebab tu kita start dulu, cuba belajar bermain pergerakan mulut dulu. Duduk depan cermin, buat moncong mulut ke, buat macam nyimui ke, kan, ikutlah. Asalkan dia belajar untuk gerakkan secara voluntary, secara dia memang consciously control pergerakan mulut dia. Alright. Anak ASD memang akan speech delay, tapi anak speech delay tak semestinya ASD. Selalunya macam tu. Anak yang memang ada autism, okay, ASD ni autism spectrum disorder. So anak yang ada autism selalunya, mostly yang saya jumpa memang akan lambat bercakap. Tapi anak yang lambat cakap tidak semestinya autism. Yes, betul. Sebab lambat bercakap ni adalah ciri-ciri. Kan ciri-ciri kepada satu masalah yang lain yang lebih besar. So anak yang autism ada yang ada ciri-ciri lambat bercakap. Anak yang mungkin lahir-lahir ada kecederaan otak, mungkin juga ada lambat bercakap. Contoh anak-anak yang ada sindrom, contoh Down syndrome kan. Lahir dia memang ada masalah lambat bercakap. Jadi kadang-kadang anak yang tak ada masalah lain, lambat bercakap saja pun ada. Kan. So that's why penting lah untuk kita check satu persatu dia punya kemahiran dia ada, dan juga apakah ciri-ciri yang anak tu ada selain lambat bercakap lah. Alright. Macam mana nak handle teenagers? Kita cakap A, dia buat B. Saya bab teenager saya memang tak reti. Kan, saya bab yang kecil tu saya reti. Kalau teenagers tu bukan di luar bidang saya lah, sebab kena tengok adakah dia suruh buat A, dia buat B tu disebabkan oleh kefahaman dia ada masalah ke macam mana. Kalau yang ada masalah yang maksudnya bahasa, contoh dia tak faham, kita bagi arahan ni tapi dia buat benda lain because of dia tak faham. So yang itu, yes, kita tengok on dia punya kefahaman bahasa tadi, adakah dia memang tak faham, adakah vocab dia tak ada, adakah vocab dia tak cukup, ataupun dia buat benda lain tu because of protest, sebab aku just tak nak ikut cakap orang. Itu more on behaviour ataupun tingkah laku. Okay, so kena identify kenapa dia buat benda lain tu. Okay. Mana? Tak ada link. Alamak, dekat ni tak ada . Alamak, mana soalan dah hilang dah ni, bukan hilang, saya tak jumpa dah. Okay, anak 2 tahun 5 baru boleh gabung 2 perkataan dalam satu ayat. Contoh, papa cepat, normal ke tak? Okay, 2 tahun 5, minimum yes, 2 patah perkataan tu minimum, paling sikit.
Kan just tengok ada banyak tak gabungan-gabungan ayat 2 patah ni tadi, banyak tak? So kalau banyak, okey, mungkin boleh tambahkan lagi untuk jadi 3. Contoh dia kata, "Papa cepat." Nanti puan boleh respon balik dia kata, "Papa cepat nak keluar." Kita tolong tambahkan pada apa yang anak dah ada tu, kita sebut balik dan tambahkan sikit. Supaya anak ni tahu, oh okey ada next words dia rupanya ada perkataan lagi lepas tu yang dia boleh tambah. Contohlah, okey, and then kalau kata let's say, 2 patah perkataan tu masih lagi sikit, kena banyakkan lagi, pelbagaikan lagi 2 patah perkataan tu tadi, pelbagaikan. Kena banyak bagi contoh dekat anak ayat 2 patah perkataan tu bila nak pakai, situasi dia kan. So banyakkan guna. So minimum, yes, 2 patah perkataan. Tapi 2 tahun setengah, make sure kalau ada 3 tu cantik. Okay, kalau dah boleh buat 3 tu cantik untuk 2 tahun setengah. Alright. Okay, 2 tahun masih tak boleh cakap nak susu, cuma bagi botol susu bila nak susu. Dia faham Marat. Alright. So, 2 tahun tak boleh nak cakap nak susu. Alright. Macam ni, sebelum anak nak boleh cakap 2 patah perkataan, kita kena tengok dulu yang single words tu ada berapa banyak. Kan contohnya, anak tadi yang dia dah bercakap ni, ataupun kalau tak cakap langsung, definitely ada delay lah dekat situ. Alright. So, kalau dia dah bercakap, katalah dia bercakap dalam single words, berapa banyak yang single words tadi tu yang kita biasa dengar, ada berapa banyak? Alright. Sekejap. Okay. So dah ada berapa banyak perkataan yang dah disebut tu. So kalau kata kurang daripada 50, contoh baru ada 20, baru ada 30 yang disebut yang kita biasa dengar single words ni. Alright, kalau yang tu bermaksud vocab anak masih lagi tak cukup sebab tu dia belum sambung. Dia nak sambung ayat ni, dia bukan setakat kira umur dia tahu. Dia kena tengok readiness. Readiness tu kita tengok dari segi mana? Readiness tu yang pertama sekali kita tengok dari sudut bilangan vocab yang anak dah ada, dah sebut. Yang kedua, adakah anak tadi ni ready dari segi mental dia untuk faham maksud bila dia sambung dua itu maksud dia berbeza. Contoh kalau kita sebut car, bermaksud mana-mana kereta, betul tak? Tapi kalau kita sebut car, red car, dia bermaksud specifically kereta yang warna dia merah. So dia dah mengubah maksud. So dia dah ada 2 idea. Kalau anak kata nasi, dia merujuk kepada objek nasi. Kalau dia kata makan nasi, merujuk kepada perbuatan memakan nasi. Kan? Okay, so itu dua perkara yang perlu untuk anak boleh buat ayat lah. Sekejap. Tak dekat pula. Anak setahun 11 suspek autism. Jadi dia masih belum bercakap. Nak tanya dia lambat bercakap sebab parent kurang bercakap dengan dia atau sebab dia autism? Dua-dua. Okey. Bagi saya dua-dua. Kalau kata anak tadi autism, kan, yes, autism memang akan menyebabkan anak akan mungkin ada masalah lambat bercakap, tapi kena tengok tahap keterukan. Autism dia bukannya autism mungkin semua sama, tak. Setiap anak autism tu lain tau. Ada anak autism yang sangat high function, dia sangat cerdik, sangat pandai, sangat genius. Ada anak autism yang very low. Low tu maksudnya dari segi kemahiran dia sangat lemah. So autism ni pun dia ada tahap sebab dia dipanggil spektrum. Okay, sebab tu dipanggil spektrum sebab dia ada very low, very high. Kalau very high tu tahap Einstein lah. Kan tahap Einstein punya level lah genius dia tu. Alright. So, kalau yang macam untuk autism kena tengok tahap keterukan juga. Kalau suspected, sometimes kan, kalau suspected ni mungkin ciri dia tak cukup lagi sebenarnya sebab tu suspected. Kan kalau anak tu dah cukup ciri dan baru dia confirmkan. So, kalau suspected sebenarnya ciri-ciri autism tu tak cukup lagi. Mungkin ada here and there tapi tak cukup. And plus, kan, plus kalau kita lagi lambat, maksudnya tak banyak interaction dengan anak, tak banyak bercakap dengan anak, dia akan menerukkan keadaan. Dua-dua both factor akan impact sebenarnya. Both factor akan impact. Sebab kena ingat anak belajar bahasa through orang sekeliling. Melalui orang sekeliling yang bercakap dengan dia. So kalau kata anak ni, kalau tak ada autism pun, kalau kita tak bercakap dengan dia, definitely dia pun akan lambat bercakap juga. Kalau tak ada autism pun. Kalau ada autism, yang ada ciri-ciri autism, lagilah kita kena banyak memberi sebab dia dah ada satu
faktor yang menghalang dia daripada nak dapat bahasa ni dah. So kita kena bagi lebih banyak berbanding kalau anak yang tak didiagnose autism sebenarnya. Kalau kurang interaction dia akan menerukkan keadaan. Okey. Okey, anak bukan speech delay tapi dia sebut tak betul pupelat. Okey. So kalau pelat bergantung kepada apa bunyi yang dia ada. Apa bunyi yang dia salah sebut. Telur jadi tolol. Menang manang. Okey, ada sikit-sikit lah. Itu dipanggil sebagai masalah pelat lah, pelat. Okay, so pelat pun dia ada perkembangan dia tersendiri. Contoh bunyi R, R roti jadi loti. Kalau 4 tahun masih lagi normal tak boleh sebut R. Setiap bunyi tu dia ada perkembangan dia tersendiri. Bunyi T patutnya dah betul. Bunyi L, okey memang ada lambat sikit lebih daripada 4 tahun. Tapi 4 tahun patutnya dah boleh bercerita tau. So kalau dah boleh bercerita, maksudnya kalau kita tanya kenapa tu adik nangis, dia boleh cerita balik. Adik jatuh kerusi, lepas tu dia nangis, kaki dia darah sakit. Contoh dia boleh ceritakan what happened lah. So itu level 4 tahun. So kalau tak boleh bercerita maksudnya ada juga lambat bercakap tadi ni. Tapi kalau si anak boleh bercerita panjang cuma sebutan dia je tak betul, yang ini adalah masalah pelat. So masalah pelat kena check apakah masalah-masalah pelat yang dia ada, bunyi apa yang dia salah sebut, bunyi apa yang dia tertinggal, bunyi apa yang dia tertukar, macam mana tertinggal bunyi ke, tertukar bunyi ke. So setiap kesalahan tu ada rawatan dia, ada cara nak dibetulkan dan setiap bunyi ada usia tertentu yang dia patut dapat. Macam saya kata tadi bunyi R, kan R tu memang lambat sikit. Yang tu biasanya sampai 6 tahun macam tu milestone dia. Ada 5 ke 6 tahun baru dapat. So kalau 4 tahun masih lagi tak dapat, masih lagi dalam range normal untuk bunyi R. Tapi dia adalah bunyi-bunyi lain. Bunyi K 4 tahun sepatutnya dah dapat. Bunyi G sepatutnya dah dapat dah 4 tahun. Bunyi S sepatutnya dah dapat dah 4 tahun. Kan? So dia ada, setiap bunyi tu dia ada perkembangan dia. Right. Anak tahun 6 tarik tangan dan tunjuk apa yang dia nak. Walkout tak sampai 10. Okey. Walkout tak sampai. Dah ada lah. Dah ada tak sampai 10. Tahun 6 masuk dalam range normal. Dan dia of course bila tahun 6, tahun lebih kita sampai tua kita bercakap memang pakai gesture juga. Kita bukan totally kalau ada verbal tu gesture kita terus tak ada tak. Kalau kita bye-bye orang kita akan buat bye-bye. Perkataan sekali gesture. Itu adalah normal manusia akan buat. Maksudnya kita memang akan menggunakan gesture sekali dengan perkataan. So kalau anak yang kurang vocab lagilah dia akan guna banyak gesture. Tapi kalau untuk setahun 6 dah ada perkataan walaupun kurang daripada 10 dah masuk dalam range normal. Kan cuma perbanyakkan lagi lah. Tambah lagi. Kalau ada 20 tu cantik lah. Kan. Anak 2 tahun 1 bulan. Sebelum ni mulut tak banyak bebel. Sekarang anak dah banyak bebel. Tapi tak faham dia cakap apa. Tu tadi nak bercakap tak cukup okey ke. 2 tahun sebelum ni tak banyak bebel. Sekarang dah banyak bebel-bebel. Okey. So kena tengok bebel-bebel tu adakah bunyi dia macam bahasa sendiri. Bahasa jargon lah panggil jargon. Bahasa sendiri macam bahasa alien tu kan. So kalau kata sebenarnya tak ada, sekarang dah ada, mungkin sebenarnya dia dah nak mula bercakap. And then kalau yang macam ni, cara dia adalah tambah lagi lebih banyak vocab. Cuba tambah lebih banyak vocab. Walaupun yes kita tak faham lagi tapi dia dah start aware yang mulut dia bergerak dengan bunyi. Itu pun satu perkembangan juga. Okay? Dia dah gerakkan mulut. Ada bunyi lah yang terhasil bila gerakkan mulut. Gerakkan mulut macam ni, bunyi macam ni. Gerakkan macam ni bunyi dia. Dia dah start aware. Kan? So dah start aware. Dia just tengok. Kan? Just tengok communication dia okey ke tak. Dia boleh tak bagi tahu kita menggunakan gesture. Kan? Kalau kata gesture pun tak pandai guna, mungkin bebelan tu susah nak bertukar jadi perkataan. Okay? Kalau anak dah boleh pakai gesture, dah boleh memberitahu kita menggunakan non-verbal tadi ni, okay, mungkin bebelan tu akan bertukar jadi perkataan dan dia akan boleh gunakan untuk berkomunikasi. Alright. Okay. Anak dah boleh bercakap first word masa dia 2 tahun setengah dan sekarang dah 5 tapi pelat. Adakah nanti boleh bercakap normal? Bercakap first word masa 2 tahun setengah, sekarang dah 5. Okay. Okay, maksudnya first word dia mungkin start lambat. Cuma sekarang 5 tahun tu tengok perkembangan dari segi bahasa dia macam mana. Okay, so kalau 5 tahun dah boleh bercerita panjang, okay, so dia boleh cerita lah kalau kat sekolah, okay, tanya adik kat sekolah tu buat apa, dia boleh cerita. Tu 5 tahun. 5 tahun punya level, 5 tahun ke atas biasanya anak boleh cerita benda yang dah lepas. Tapi kalau 5 tahun ke bawah kadang-kadang tak boleh lagi benda yang dah lepas. Benda yang berlaku lepas kat sekolah, benda yang dah lepas a few hours kan. So 5 tahun biasanya dah start boleh dah.
Alright. So pelat tu sebab dia start bercakap lambat, memang dia akan lambat sikit hilang berbanding anak yang cakap awal. Pelat tu tadi. So and then pelat sebenarnya kan, kalau anak boleh bercakap, panjang, boleh faham arahan dengan baik, dengan boleh maksudnya kalau kita suruh dia duduk dan follow, dia boleh follow, sebenarnya senang je nak betulkan pelat berbanding nak ajar bahasa. Biasanya nak ajar vocab, nak ajar buat ayat lebih susah berbanding nak betulkan pelat. Sebab tapi pelat ni bila kita akan buat treatment untuk betulkan bila anak tu dah boleh buat ayat panjang. Sebab biasanya kalau anak dah boleh buat ayat panjang, kefahaman dia dah bagus. Sangat bagus. Kan, tapi kalau kefahaman yang masih lagi tak berapa banyak, susah nak betulkan pelat sebab dia kena really faham instruction nak letak lidah dekat mana, bibir nak gerak macam mana kan. Sebab banyak proses nak bercakap tu berlaku dekat dalam yang kita tak nampak. So bila macam kita nak explain untuk anak yang mungkin kefahaman dia rendah, dia tak akan boleh imagine pun what happen kat dalam mulut dia. Takkan nampak bunyi macam tak nampak, lidah tak nampak. Kan. So tapi kalau untuk anak yang kefahaman dia dah bagus, selalunya dia boleh imagine benda tu. Dia lebih mudah lah. Okay, anak 4 tahun 4 bulan speech delay, sekarang baru nak buat 4 perkataan. Good. Kalau kat rumah ada contact, kalau masih kurang. Tapi kalau dengan luar, cikgu terapi dan cikgu sekolah, dia atau stranger, dia kurang sangat. Okay, so kalau untuk yang macam kurang eye contact dengan stranger, yang ni kena tengok berapa lama dah. Kan berapa lama dah. Sebab kalau terlalu lama, contohlah dah pergi dekat cikgu sekolah tu kan, dah pergi lebih daripada 6 bulan dah. Dah maksudnya dekat sekolah tu lebih daripada 6 bulan dah. Dia masih lagi tak boleh nak interact, maksudnya takut dengan cikgu tu ataupun eye contact dia kurang semua ni. Yang ini mungkin lebih kepada, yang ni mungkin kena consult dengan child psychologist ke, tengok ada tak ciri-ciri apa tu ataupun unsur-unsur anxiety dalam diri dia. Tapi kena consult dengan professional lain lah, child psychologist ke macam tu, untuk tengok anxiety ni ada ke tak ada. Tapi more than 6 months. Tapi kalau let's say baru jumpa, contoh baru seminggu 2 pergi, yang terapi pun baru sekali 2 je jumpa, yang takut nak buat eye contact, yang itu biasanya mungkin lebih kepada ketakutan dengan stranger. Orang tu masih lagi dianggap stranger kalau baru seminggu. Kan masih lagi dianggap stranger, orang yang tak kenal. Kita kalau dengan orang tak kenal pun kita tak adalah nak bercakap banyak sangat kan. Kita orang dewasa ni yang dah boleh bercakap ni pun, kalau dengan stranger sometimes kita pun takut. Ada ketakutan macam nak bercakap ataupun nak tengok lebih-lebih kan. Ada ketakutan tu, dan manusia of course ada orang yang sangat extrovert, ada orang yang introvert, jadi kena tengok adakah lebih kepada ketakutan dengan stranger sebab baru jumpa ataupun memang dah ada anxiety ke macam mana. Okay. Okay, macam mana nak pakai eye contact? Yang ni pun tadi saya dah explain kan yang awal-awal tadi. Macam mana nak dapat eye contact dan juga nak respon bila kita panggil. Yang untuk anak yang tak ada eye contact, yang tak respon bila dipanggil, yang tak pandai tiru, even yang tak ada words lagi, yang inilah sebenarnya yang saya invite untuk join webinar esok ni. Yang ni. Okay. Khas untuk anda yang itulah sebenarnya, yang tak ada eye contact, yang ada masalah tumpuan, yang tak ada tiru, yang tak ada kefahaman rendah, yang tak susah nak faham, tak pakai gesture, mana tadi? Kan panggil nama tak respon, cakap dengan dia pun tak respon. Okay? So ini adalah webinar yang saya ni sekejap mana nak tulis dekat sini. Saya tak tahu kat mana nak komen dekat TikTok ni lah. Kat mana nak komen kat TikTok. Boleh tak saya tak pernah komen kat TikTok. Selalu tim saya yang letakkan komen. Kat mana letak komen kat TikTok ni? Kalau dekat page ni saya tahulah nak letak dekat mana. Tapi saya tak boleh nak pin. Yang dekat situ dia HTTP kan bit.ly webinar kalau. Kan nama pun webinar kalau. Mana saya nak letak komen kat sini? Interact. Susah. Tak tahu kat mana nak letak komen kat TikTok ni. saya tak pernah tulis komen dia tak. Selalu tim saya tak ada ke malam ni. Mungkin boleh tengok dekat page kot. Dekat saya punya page. Okay, soalan. Selamat malam.
anak saya banyak bercakap dengan perkataan baru dia pasti nak cuba sebut tapi ada pelat. Pelat tu salah satu speech dia okey, soalan point I ni sebenarnya kalau anak apa tu masuk dengan perkataan baru dia cuba nak sebut lepas tu ada pelat sebenarnya benda tu is a normal process sebab proses belajar bahasa dengan proses betulkan pelat adalah dua proses yang berbeza dan dia punya milestone ataupun perkembangan dia pun berbeza. Dia ada milestone tersendiri kan perkembangan bahasa dia ada carta perkembangan tersendiri, sebutan dia ada carta perkembangan tersendiri. Dia macam tu. Okey? So kalau pelat tu dia takkan dikira sebagai delay selagi mana dia berada dalam range bunyi tu. Bunyi yang tu masih lagi normal tak disebut kan. Tak boleh disebut contoh bunyi kalau bawah 3 tahun, ni kena ingat anak yang bawah 3 tahun, okay, apa-apa jenis pelat pun dikira sebagai normal. Sebab carta normal untuk anak-anak yang sebutan pelat dia bermula lepas 3 tahun. Lepas 3 tahun tu baru kita tengok okey apa bunyi yang masih lagi salah sebut dalam range normal ataupun tidak. Kalau bawah 3 tahun tu apa-apa kesalahannya masih lagi kita consider as normal. Alright. Okey, penurut di mana? Siapa tahu nama kan? Okay, anak akan menangis bila bawa keluar rumah, kita bawa ke tanah rumput dia menangis. Okay, anak faham arahan, kadang tak faham, satu perkataan pun tak ada, dia dah berumur 2 tahun 4 bulan. Alright. So kalau kata anak menangis kan masa pergi rumput dia menangis, kat tanah dia menangis, kemungkinan yang ni mungkin kena consult dengan occupational therapist, kemungkinan anak masih lagi mempunyai masalah sensori yang masih lagi tak settle. Kan macam rumput. Masih lagi ada ketakutan ataupun perkembangan dari sudut deria dia masih lagi tak settle. So bila anak ada masalah dari sudut deria, anak akan ada masalah dari sudut dia nak memahami sesuatu termasuk memahami perkataan. Kan dia nak memahami apa orang cakap dengan dia nak memahami apa yang berlaku dekat sekeliling dia, nak memahami bila kita bagi vocab baru dekat dia kan proses-proses nak memahami ni memerlukan dia kita panggil sebagai alertness ataupun awareness. Kan kesedaran badan, kesedaran pada proses yang berlaku di otak. Jadi kalau anak yang masih lagi ada masalah sensi selalunya anak tadi akan ada masalah juga kepada awareness tadi. Bukan tak ada langsung, mungkin ada tapi tak mencukupi untuk dia dapat banyak vocab. Jadi pembelajaran tu dia akan jadi lambat. Bukan dia tak belajar, dia belajar benda baru. Kita ajar perkataan mungkin dia belajar, mungkin dia akan start faham tapi lambat. Proses tu jadi lambat because ada processing part. Kan memproses maklumat tu jadi lambat. Because of ada deria-deria yang masih lagi bukan masalah pada organ tapi masalah pada proses dekat sini. Pemprosesan maklumat tu lambat. Jadi that's why yang ini mungkin kena consult dengan occupational therapist untuk check sama ada anak masih lagi ada masalah deria ke macam mana. Ada masalah pada tumpuan awareness macam mana. So kalau yang ada masalah pada deria semua ni tadi sensory tadi ni akan membuatkan anak tadi lambat lah. Dia bukan tak boleh belajar tapi lambat. So kena settlekan ataupun kena banyakkan bagi rangsangan pada deria tadi supaya pemprosesan tu jadi lebih laju dan lebih cepat. Dia macam tu. Alright. Dua tahun 4 bulan kalau menyanyi dan kita faham tu dikira boleh buat ayat ke? Tak. Kalau anak boleh menyanyi dan sebutan dia tu jelas untuk lagu, adakah dikira sebagai anak boleh buat ayat? Tak. Kecuali anak pakai skrip lagu tu untuk bercakap dengan kita. Dan dia membawa maksud mengikut situasi yang betul. Dia macam ni. Kan? Macam kita nyanyi tiba-tiba kalau kata anda pernah lagu Hindustan banyak kali kan? Boleh nyanyi lagu Hindustan, sebutan pun betul lagu Hindustan. Adakah dikira kita dah boleh buat ayat 4 perkataan untuk Hindustan tadi? Contohlah kan. Sebenarnya kita kena tengok bila kita nak kata anak dah boleh buat ayat, okay, itu biasanya kita tengok dalam konteks interaksi. Bukan hafal tau, interaksi. Contoh dia gunakan perkataan tu untuk bersembang dan untuk bercakap dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contoh dia kata, "Mama, adik nak nasi." Dia minta nasi. Contoh dia minta nak makan, "Mama, adik nak nasi tumpat." Maksudnya untuk tujuan komunikasi. Tapi kalau kat sini dia menyanyi tanpa tujuan lain lah, maksudnya just menyanyi. Tanpa bukan untuk bercakap, berinteraksi dengan kita, just hafal dan sebut balik. Yang itu bukan komunikasi, yang itu kita tak kira sebagai
ayat 4 perkataan. Yang tu just mungkin dia sebenarnya tak faham pun tapi kita boleh hafal. Kita boleh hafal lagu yang bukan lagu Melayu, kita boleh hafal lagu yang kita tak pernah tahu pun bahasa tu, kita boleh hafal kalau kita dengar banyak kali. Tapi it doesn't mean kita boleh bercakap dalam bahasa itu. Sebab nak bercakap dan berkomunikasi, dia really need understanding pada bahasa tu dan kita boleh gunakan untuk communicate. Tapi kalau anak tadi ni, dia guna perkataan lagu tadi tu untuk communicate dengan kita and memang kena pada situasi dia, mungkin itu dia dikira sebagai language. So just tengok the situation macam mana. Alright. And kalau anak tu jenis yang scripted, ni satu lagi anak yang jenis scripted, dia hafal satu ayat yang merujuk kepada satu situasi. Contoh, kan, contoh dia kata, here we go, kan, here we go, 3. Tapi here we go tu dia macam setiap kali dia buat macam something kalau kata kita tengok video ke apa kan, here we go, bila nak macam nak buat something ke atau 1, 2, 3 go, contoh 1, 2, 3 go, setiap kali tu sama je ayat dia tu, 1, 2, 3 go untuk satu action, 1, 2, 3 go untuk satu action sahaja. Dia dikira sebagai satu perkataan because dia melambangkan satu maksud. Okay, ayat ni adalah kita kira sebagai ayat bila kita tengok kepada maksud. Kita tengok kepada maksud. Kita tak tengok kepada, kalau let's say kalau kita hafal satu ayat merujuk kepada satu benda, contoh terima kasih. Terima kasih kira satu perkataan, kita tak kira dua perkataan. Sebab dia hanya merujuk kepada terima kasih itu satu makna. Terima kasih adalah satu makna, walaupun dia terdiri daripada dua perkataan. Okay, macam tu. Kalau 2 tahun tak boleh cakap sangat, vocab terhad, tak pandai 1 hingga 10 dan tahu jenis warna. 2 tahun tak boleh. 2 tahun biasanya dah boleh buat ayat 2 patah perkataan. Okay, 1 sampai 10 tak kenal pun tak apa. A sampai Z tak kenal pun tak apa. Even kalau tak kenal warna lagi pada usia 2 tahun masih lagi normal. Okay, tapi yang penting dia boleh guna ayat 2 patah perkataan untuk communicate. Contoh mama nak, mama nasi, mama susu, nak susu, nak nasi, jom mandi, cat lari, cat makan. Tu cat sini, cat situ, jom sana, jom sini. Contohlah kan, 2 perkataan yang terlibat masa kita communicate, kita bersembang ni. Kan kalau kira 1 sampai 10 tu bukan bersembang, itu counting. Dia boleh communicate using 2 perkataan. Communicate tau. So kalau dia boleh buat 2 patah perkataan tapi not communicating, tak bersembang, yang tu kita tak kira. Tak boleh nak kira because bahasa memang means digunakan untuk communicate. So kita nak tengok skill anak tu boleh guna ke tak bila kita tengok adakah anak tu boleh guna in the communication, in the interaction. Kalau hafal tak boleh pakai, so yang itu dia tak jadi, dia tak bermakna. Dia tidak bermakna. Dia perkataan kita, bahasa yang kita ada jadi bermakna bila kita boleh sampaikan maksud dan orang faham maksud kita apa, message kita boleh sampaikan message pada orang lain. Itu maksud dia. Jangan terperangkap anak hafal nanti dia ulang balik macam parrot, ada kita dah kira sebagai anak dah boleh bercakap, boleh komunikasi. No. Okay, itu menghafal nama dia. Belum tentu boleh guna. So kita nak tengok anak boleh, memang boleh hafal dan boleh guna dalam situasi yang betul. Sampai situlah, memang itulah fungsi dia bahasa. Anak 3 tahun speedily macam mana nak ajar body part? Kan dalam banyak-banyak vocab body parts juga yang ditanya. Alright, macam mana nak ajar body parts? Introduce je. Any vocab yang kita nak ajar adalah dengan cara introduce pada anak. Sebutkan, tangan, masuk tangan. Kita jom pakai baju, masuk tangan ni, tangan adik ni, tangan, masuk tangan. Kan tengah introduce body parts tu. Any vocab, okay, sebarang vocab memang kena introduce dan tunjukkan pada anak. Ni puan apa nama dia? Puan AJ Heartbeat. Kan. Bukan nama tu, nama brand tu. Okay. Mungkin boleh dapatkan video 31 hari, 31 video, 1 hari 1 vocab. Kat dalam tu saya banyak ajar macam mana nak ajar 1 hari 1 vocab tu, video macam mana nak ajar vocab. Itu pun free juga. Aku memang bagi benda free je kat semua orang. Okay. So yang tu boleh tengok dekat page. Kat page Kakak Bayu ada kot 1 hari 1 vocab. So yang itu boleh register dan setiap hari anda akan dapat 1 video macam mana nak ajar vocab.
Macam mana nak introduce vocab. Dan kena ingat vocab bukan hanya body parts. Walaupun pergi KK, nurse akan tanya kenal tak body parts. Sometimes body parts tu lambat sikit dapat because kita nak guna, body parts nak guna untuk apa? Kita bersembang jarang pakai body parts. Kan? Kita bersembang jarang pakai body parts. Mungkin dia boleh hafal tapi belum tentu boleh pakai. Yang lebih penting adalah anak tu tahu vocab-vocab yang dia akan guna untuk communicate dengan kita. Nama-nama makanan yang dia suka, nama-nama benda yang dia suka, nama-nama mainan dia, nama-nama orang yang dia selalu kena panggil. Kan nama orang lah yang dia penting untuk dia. Kan nama-nama perbuatan yang biasa dia buat, yang biasa dia nak kita tolong buatkan or something. Itu lebih penting lah untuk everyday punya communication. Body parts jarang pakai. Sometimes body parts kadang-kadang lebih lambat daripada vocab-vocab lain. Okey, sikit lagi. Anak 2 tahun 10 dah attend fisio di KK dah 4 kali. Alhamdulillah ada improvement. Dari segi fokus, doktor suggest letak kat taska jangan skip fisio. Sebagai ibu macam mana nak ada feel confident untuk anak hantar taska? Hantar je. Okey. Kan susah nak ada confident tu. Memanglah sebagai mana-mana ibu pun saya rasa kita akan ada satu ketakutan untuk hantar anak kita pergi kat tempat yang kita tak tahu tempat tu macam mana. Betul tak? Kita tak tahu siapa orang yang jaga dia macam mana. Kita tak tahu. Itu yang dipanggil sebagai unexpected things. Anak pun tak suka bila dia pergi taska tempat yang tak expect apa, tak tahu apa yang akan berlaku. Kita sendiri pun fear nak hantar, anak yang pergi lagi takut. So, of course, first day hantar definitely selalunya memang akan menangis. Especially di umur 2 tahun lebih. Dia akan nangis. Because yang pertama dia kena berjauhan dengan kita, dengan orang yang paling rapat dengan dia. Dia dah ada rasa selesa tu. Yang kedua adalah dia jumpa orang yang dia tak kenal. Of course akan ada fear. Yang ketiga adalah dia tak tahu apa akan berlaku dekat situ. Of course benda tu lagi menakutkan. Untuk dia lebih menakutkan sebenarnya daripada kita. Tapi of course just research je. Buat research taska tu macam mana. Mungkin kalau ada review, baca review dulu ke. Yang tu kan lebih membuatkan kita tenang, betul tak? Okay, baca review dulu ke ataupun tanya orang yang mungkin pernah hantar kat situ yang kita kenal ke macam mana. Itu ada sekali saya ada pergi nak ambil anak saya dekat taska, ada orang. Kan sementara duduk tunggu anak saya turun tu, ada orang. Saya hantar anak saya taska pada usia dia 2 bulan. Kan? Pada usia dia 2 bulan saya dah hantar pergi taska. Apa tu? And then ada orang datang tanya, kan? Datang tanya, okey ke tak, apa nak tanya, dia kata nak tanya sikit. Okey ke tak taska berapa umur berapa, dia tanyalah saya macam pelik kan. Macam kenapa orang ni tanya-tanya. Lepas tu dia kata, oh saya nak hantar anak saya taska kat sini nak servis-servis. Kata, okey, dia at least dia nak tahu sebenarnya what happen. Okey ke tak taska tu kan. Dia tanya saya padahal dia tak kenal pun, saya pun tak kenal dia. Tapi dia nampak saya duduk tunggu anak kat bawah tu kan. Dia tanya. So mungkin boleh tanya orang kat situ. So kita dapat sedikit feedback. And also kalau untuk first day, second day, anak menangis, it's okay. Hantar je dulu. Bagi dia biasa. Kita support. Kita just bagi support. Of course dia kena go through the process fear tu. Setiap manusia kena go through the process ketakutan tu. Untuk bila kita dah tahu what to expect, kita dah tahu what will happen, kita akan lebih tenang. Anak tadi akan lebih tenang bila dia tahu apa akan berlaku bila dia pergi taska. Alright? Doa je yang baik-baik. Okay. Anak buat gesture dengan perkataan. Bye-bye-kan. Dia lambai je tapi tak ikut sebut. Kalau macam tu kena ajar perkataan pula lah. Bye-bye. Bye-bye. Kita yang banyak sebutkan. Kita demo. Kan? Okay, 5 tahun faham arahan baru start nak bercakap tapi tak boleh buat ayat panjang. Doktor suspect apraxia. Alright, so kalau apraxia ada rawatan dia tersendirilah. Dia kena go through rawatan untuk apraxia. Kan, so kalau jumpa terapis lah, jumpa speech therapist, kan? Jumpa speech therapist tau. Untuk kalau kata and apraxia ni speech therapist lah yang diagnose, bukan orang lain. Kalau orang lain diagnose tu lain, dia hanya boleh diagnose oleh speech therapist saja untuk apraxia. Dan kalau confirm is apraxia, dan ada rawatan yang sepatutnya lah. Dia ada spesifik rawatan untuk apraxia. Okay, last.
Anak suka main blok dengan cara susun meninggi macam bangunan, adakah itu? Kalau main blocks, macam mana kita ajar anak kita main blok? Soalan saya. Soalan saya, kalau main blocks, kan kita main blok dengan anak kita, macam mana kita ajar anak kita main blocks? Biasanya kita memang akan susun blocks tu, betul tak? Lego kita akan susun tinggi. Blocks pun biasa kita akan susun meninggi. So kita yang mengajar anak kita susun meninggi tu, adakah kita pun autism? Dan menyebabkan anak kita juga autism? Sebenarnya bukan. Tak semestinya. Susun meninggi, kalau itulah cara mainan tu dimainkan, dan itulah cara dia. Contoh macam kereta kita main tolak. Kita main tolak-tolak tu kereta. Kalau Lego, kita memang pasang menyusun meninggi. Kan, especially kalau anak tu macam masih lagi level yang kecil, 2 tahun, baru nak belajar-belajar menyusun. Kan, kita pun ajar menyusun. Dan anak tu pun susun macam mana kita ajar. Tak bolehlah nak cakap anak tu autism dah kita ajar macam tu. And kena tengok kita panggil sebagai functional play. Functional play ni maksud dia adakah anak tu memainkan objek tersebut seperti yang sepatutnya memang dimainkan. Kalau main blocks, memang cara main blocks tu memang menyusun. Kecuali kita ajar cara lain ke anak kita. Kecuali. Sebab blocks nak buat apa lagi untuk anak yang masih kecil, mungkin tak ada idea nak buat selain menyusun meninggi. Kan? So kalau yang biasanya orang kata ciri-ciri autism tu adalah anak tadi ni maksudnya dia memang tak reti main. Dia tak main seperti yang sepatutnya. Contoh macam kereta kita main tolak tapi dia tak tolak tapi dia susun, berderet, susun, and then dia tengok. Dia tengok betul ke tak, sebaris ke tak, visual. Maksudnya visual punya, sensory visual. Dia merangsang sensory visual. Benda tu kena nampak tersusun dan cantik. Tak boleh sengit. Sensory things. Tapi kalau blocks, definitely memang cara bermain dia menyusun. So menyusun kat atas, menyusun berderet tu memang cara main dia. So kita tak boleh nak cakap benda tu salah. Kalau memang itulah cara bermain dia. Okay. So tak adalah. Kita ajar anak kita susun, lepas tu cakap anak tu autism, tu tak boleh. Okay. Lepas follow seminar IK, anak dah boleh sebut ibu. Alhamdulillah, selepas 7 bulan dah tengah bantu anak untuk banyakkan vocab. Tahniah Puan Syahira, semoga lebih banyak perkataan yang akan keluar lagi insyaAllah. Teruskan je Puan dah buat benda yang betul lah tu. Okay. Seminar yang mana satu tu Puan Syahira. Banyak sangat seminar kan, saya pun tak tahu mana satu. Kalau anak dah pandai menjawab bila ditanya, dah pandai bawa ke kedai. Okey, tengok umur berapa lah. Kalau menjawab soalan ni bergantung pada umur. Contoh kalau umur 2 tahun ke 3 tahun, biasa dia boleh jawab soalan apa, mana, siapa. Kenapa lambat sikit? Mungkin dalam 3 ke 4 tahun tu kenapa. Macam mana lebih lagi 4 tahun ke atas. Berapa yang tu lagi 5 tahun ke atas. Okay. So kalau apa, mana, siapa, bawah 3 tahun dah boleh jawab tu okey lah tu. Alright. Flapping hand tengok kenapa. Kalau flapping hand sebab excited, mungkin sebab excited. Tapi kalau flapping hand saja-saja, mungkin sebab sensory. Dia kena tengok kenapa anak tadi flapping lah. Kalau yang macam tengah excited, tengok benda dia seronok macam, kan seronok. Time seronok je lah. Dia flapping. Dan itu more on the behaviour. Tapi kalau anak tadi ni flapping saja, tak ada excited, tak ada apa, flapping kan. Yang tu mungkin sensory dan kena check dengan occupational therapist lah. Okay. Banyak soalan. Tak terjawab ni. Okay. So itu sajalah untuk malam ni. Kalau anak hafal sesuatu di perkara, adakah dikira komunikasi? Hafal maksudnya apa? Hafal perkataan. Kalau dia hafal perkataan dan dia boleh guna dalam situasi yang betul, itu komunikasi lah. Dengan manusia lah. Kan dia gunakan perkataan yang betul dengan manusia tu dikira sebagai komunikasi. Tapi kalau let's say dia hafal dan dia sebut balik, bukan tujuan untuk bercakap dan berkomunikasi dengan kita, dan bukan komunikasi, dia just hafal. Mungkin more on labeling or something. Kalau ajak anak bercakap, boleh mix bahasa. Boleh? Asalkan anak faham. Mix boleh asalkan anak faham. Alright?
Contoh macam saya kata, "Oh adik, tu ada car warna red." Faham kan? Sebab anda faham red, anda faham car, anda faham warna, anda faham, perkataan saya sebut tu semua faham. Walaupun dia dalam bahasa-bahasa yang berbeza. Sebab anda faham semua, so anda boleh faham. Sama dengan anak kita, make sure dia faham. Kita masuk setiap perkataan tu. Okay. Okay. Saja itu saja saya rasa. Dari saya. Alright. So bagi yang ada masalah tadi tu yang saya sebutkan, ada masalah anak ada kontak lah, tak bercakap lagi lah, tak ada perkataan lagi lah, tak ada tumpuan, kan, tak boleh berkomunikasi 2 hala. Apa lagi? Panggil nama tak respon yang anda sebut-sebutkan tadi, kurang vocab, tak boleh buat ayat lagi. Alright. So saya menjemput anda untuk join webinar ni esok pukul 9.30 malam. Ini tak ada recording, tak ada apa tahu sebab dia webinar percuma. Alright. So siapa masuk, masuk. Siapa yang tak masuk, tak adalah. Okay. So yang ini percuma. Saya akan buat esok. Alright, boleh. Ni link dia yang dekat skrin tu, link dia. Anak popet-popet lepas bibir. Kan. Tu kalau buat lagi tu, lagi popet lah nanti. Nanti tak larat nak layan dah. Okay. Tu ada tim saya letak. Alright. So dekat TikTok boleh, mana tak nak komen saya tak. Dia tadi saya tak tahu, saya tak jumpa tempat komen kat TikTok. Maklumlah orang tua, susah sikit. Okay. Wajarkah anak tak pandai sebut ibu tapi sebut ibu sendiri? Nama ibu. Dia sebut nama ibu tapi tak sebut panggil ibu. Kalau dia dengar orang panggil kita dengan nama tu mungkin dia tiru. Sebab tu kadang-kadang ada anak kan, dia panggil mak dia sayang sebab dia dengar ayah dia panggil mak tu sayang. Dah daftar tapi tak dapat apa-apa email. Okay, yang ni memang tak dapat email. Yang ni daftar memang tak dapat email. Sebab nanti esok tim saya akan hantar link ke WhatsApp anda. Make sure nombor telefon tu nombor telefon yang anda pakai tau. Nombor telefon yang memang aktif, yang ada WhatsApp. So tim saya akan hantar information link untuk Zoom ke WhatsApp anda. Alright, so memang tak dapat email hari ni sebab dia daftar dekat pakai Google Form tak salah saya. Okay. Alright. Tu sajalah. Daripada tadi tu saja. Saya tak boleh dah. Saya nampak soalan saya tak jawab. Soalan betul. Soalan 8 tak pandai buat ayat lagi. Kalau nak ajak jalan, ambil tudung. Okay, soalan 8 memang tak boleh buat ayat lagi. So kalau tak boleh buat ayat lagi, normal tau. Soalan 8. Tapi nak kena ada dalam, kalau soalan 8 dah boleh sebut perkataan, dah boleh cakap. Dah boleh cakap dalam 20 ke atas, dah okey dah. 20 ke atas. Right, single words lah, sepatah-sepatah tapi 20 ke atas. Walaupun tak boleh buat ayat masih lagi normal. Right. So hopefully dapat jumpa anda esok, malam esok insya-Allah. Okay, untuk sesi sharing. Anak tak akan boleh bercakap kalau apa yang tak cukup. So saya nak explain apa benda yang tak cukup biasanya menyebabkan anak akan jadi masalah untuk bercakap. Alright. And of so, macam mana kita nak overcome benda tu. Apa benda yang kita nak overcome dulu. Yang mana dulu kita nak ajar. Yang mana dulu kita nak fokus untuk bantu anak kita. Alright. So, pandai 1, 2, 3 tapi tak communicate. Itu skill yang berbeza. Communication dan bercakap, dua kemahiran yang berbeza tau. Communication kemahiran lain, sebut kemahiran lain. Kita boleh sebut tanpa communicate. Tapi untuk communicate tak semestinya boleh sebut. Kan, pening. Okay, tu saya explain esok. Make sure join esok saya explain. Saya explain dengan lebih detail sebab masa lebih panjang yang kita fokus kepada kita identify anak ni apa isu dia dekat mana, which one kita kena, which one kita nak kena bantu anak terlebih dulu. Communication ke language, which one? Mana dapat dulu sebenarnya. Yang mana anak dapat dulu, yang tu kita kena buat dulu. Dan mana satu dapat dulu, yang tu saya explain esok. Alright, kita jumpa esok insya-Allah malam esok pukul 9.30 malam. Dan saya tengoklah kalau saya larat buat 2 hari, saya akan buat 2 hari, hari Selasa dan hari Rabu. Tengok permintaan, kalau ramai saya akan split 2 sesi sebab Zoom saya hanya muat 500 orang je. Kan 500 je maksimum untuk saya punya Zoom, limit dia. Kalau tak muat, kalau banyak permintaan,
dan tak muat, saya akan buat pada hari Rabu lagi. So kalau permintaan tak banyak, tak ramai yang commit, then cukuplah sehari. Okey. Uh, Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa esok malam dalam webinar ini. Okey, itu saja dari saya. Thank you so much. Selamat malam dan minta maaf kepada yang saya tak jawab soalan, saya tak sempat nak jawab semua. InsyaAllah nanti kita akan cuba lagi menjawab persoalan-persoalan anda. Tapi saya galakkan anda untuk join kelas sebab selalunya di kelas tu banyak persoalan akan lebih dijawab dengan lebih detail lah. Alright. Sebab kebanyakan masalah-masalah anda ni yang lambat bercakap tu lebih kurang sama je. Saya dah explain benda tu banyak kali. Selalunya masalah tu lebih kurang sama. Saya dah tahu dah kat mana masalah tu. That's why saya boleh buat kelas dan explain. Alright. So kita jumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.